Oke. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Waalaikumsalam, Miss. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kamu apa Miss. kabar hari ini? Sehat, Semua alhamdulillah. sehat? Sehat. Kurang sehat Semua lah. hadir hari ini? Si Ola kurang sehat? Iya. Oh, ada minta nikah. Kenapa tidak MC saja? Sebab sekarang tidak demam sudah. Oh, tidak demam sudah. Iya, betul. Nanti minum obat tau lah. Oke. Oke, semua hadir hari ini ya. Hadir. 2/2. Oke. Oke, baiklah. Oke, hari ini sebelum kita masuk ke topik pembelajaran kita, memulakan kelas kita, persoalan kita petang ini, Miss mau kasih ingat kamu pasal disiplin lah. Jadi sebelum kita memulakan kelas kita petang ini, misal kamu memberi fokus terhadap pembelajaran kita petang ini, jangan main telepon. Kalau mau pergi tandas ke apa, bagi tahulah macam tu. Oke, baiklah. Oke, hari ini kita akan masuk koku baru, yaitu koku C03, yaitu yang bertajuk pengenalan kepada SOP. Oke, sebelum tu Miss mau tanya kamu mengenai yang berkaitan dengan topik pembelajaran kita hari ini lah. Pernahkah kamu ni terlibat ataupun ada pengalaman dalam bidang maksud Miss bidang pembuatan makanan kah, ataupun pernah membuat makanan yang berkaitan dengan sup? Tidak pernah, Miss. Oh, tidak pernah Tidak. lagi. Kalau tidak pernah, hari ini kita akan belajar mengenai topik sup pada hari ini. Okey. Tajuk kita hari ini iaitu koku 3 pengenalan kepada sup dalam bidang penyediaan dan pembuatan makanan tahap 2. Okey, sebelum tu Miss kenalkan diri Miss. Hari ini nama Miss Erlina, Erlina binti Capli. Miss akan ambil alih kelas kamu pada hari inilah untuk mengajar koku 3. Okey, sebelum tu tujuan pengajaran kita pada petang ini, tujuan pengajaran ini adalah untuk menerangkan mengenai klasifikasi sup. Yang kedua pula ialah huraikan sebis penyediaan sup. Yang ketiga, jelaskan maksud sup khas dan sup kebangsaan. Yang keempat, huraikan jenis sup vegetarian dan sup rendah lemak. Okey, setakat ni boleh faham lagi ya? Iya. Kita akan masuk seterusnya tentang tujuan pengajaran kita hari ini. Miss akan terangkan lagi lebih lanjut. Okey. Kita masuk kepada pengenalan sup. Okey. Okey, sup ni okey. Sebelum tu Miss mau tanya kamu, apa yang kamu faham mengenai sup? Selain daripada dalam skrinnya sup. Sup kosong. Sup kosong. Okey. So instant. So instant. Okey, itu dalam kategori sup juga. Tak apa. Okey ya. Jadi petang ni kita akan belajar lah. Miss akan terangkan kamu mengenai sup. Okey. Okey, apa itu sup ya? Okey, ini adalah definisi sup. Sup ialah makanan yang berbentuk cecair yang dihasilkan daripada daging, poultry, ikan atau sayuran. Okey. Apa fungsi sup? Okey, ini adalah fungsi sup ya. Kalau kamu nampak di skrin, fungsi sup ialah merangsangkan sistem penghadaman sebelum makan. Maksudnya dia macam kalau sup ni dalam kategori mula-mula appetizer kan. Contohnya kalau kita belajar dalam standard makanan lah. Mula-mula appetizer, lepas itu sup, lepas itu seterusnya nanti kita akan belajar.
Okey. Sup ni sesuai dihidangkan kepada orang sakit dan kanak-kanak untuk merangsang selera mereka. Itu ada pengenalan sedikit mengenai sup ya. Okey. Kita pergi pula kepada ciri-ciri sup yang baik. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri sup yang baik di sini ya? Okey, ciri-ciri sup yang baik ini ialah bahan mentah yang berkualiti. Okey, maksudnya sup di sini dia diperbuat daripada bahan mentah yang berkualiti. Maksudnya bahan mentah ni macam daging ataupun diguna sayur-sayuran yang segar. Tidak berbau busuk, tidak berkulat macam itulah. Lepas tu sup yang baik juga dia tidak terlalu berminyak. Tidak terlalu berminyak. Maksudnya kalau banyak minyak ini dia tidak sihat lah. Dia macam banyak kolesterol di situ. Okey. Seterusnya tidak terlalu pekat. Kalau terlalu pekat pula susah pula kamu mau telan tu kan. Okey. Lepas tu tidak terlalu keruh. Warna seiring dengan sup. Maksudnya combine atau kombinasi sup ni seiring dengan ataupun combination antara warna-warna bahan-bahan sup tu ialah seiring dengan sup. Maksudnya macam tu. Setakat yang boleh faham? Mimi. Ya, atau Miss cakap terlalu cepat. Okey. Pergi pada seterusnya. Okey, kita pergi kepada jenis sup. Okey. Ataupun klasifikasi sup ya. Okey. Ini dia kamu kalau kamu nampak dalam skrin ini merupakan jenis-jenis sup ataupun klasifikasi sup. Sup terbahagi kepada 3 bahagian. Ya, 3 jenis ya, 3 jenis. Okey. Sup jernih atau dikenali sebagai clear soup, sup pekat atau thick soup dan sup khas. Okey. Nanti Miss akan terangkan kepada anda semua apa yang dimaksudkan dengan sup jernih, sup pekat dan sup khas ya. Okey, Miss. Okey. Anda nampak ya dalam skrin ni? Okey, ini dimaksudkan dengan sup jernih atau clear soup. Ataupun Ola cakap tadi ada sup-sup kosong gitulah ya. Okey. Okey, dalam sup jernih ni apa yang dimaksudkan dengan sup jernih ataupun clear soup? Sup jernih ni dia berwarna jernih dan tiada bahan pemekat. Tadi Amira Ola cakap dia cakap sup kosong macam tu. Lebih kurang macam itulah. Dia tiada bahan pemekat. Dia punya color dia kena jernih. Okey. Terdapat 3 bahagian. Okey, dalam sup jernih ni dia terbahagi kepada 3 bahagian ya, ataupun 3 jenis ya. Broth atau bouillon, sup sayur atau consomé. Okey, dalam 3 bahagian ni Miss akan terangkan apa dimaksud dengan broth bouillon. Broth bouillon dah apa Miss pun sorry ya kalau disebutan ni sesasul sikit. Lepas tu sup sayur, consomé. Okey, sup sayur ni mungkin kamu sudah familiar lah. Tapi mungkin consomé ni kita akan belajar lagi. Okey ya. Miss akan terangkan. Baik, skrin ni. Okey. Okey ya, kamu nampak dalam skrin ya. Okey, Miss akan terangkan kepada kamu apa yang dimaksudkan dengan broth and bouillon. Okey, ini nampak color ya. Okey, broth atau bouillon ni adalah terhasil daripada renihan daging atau sayuran. Cecair sup ditapis dan terus dihidang tanpa mempunyai sebarang cecair berbentuk pepejal di dalamnya. Ini maksudnya clear soup lah. Macam tu. Dia terhasil daripada atau air rebusan atau renihan daging atau sayuran. Tapi dalam sup ni dia tidak ada pepejal dalam dia nya. Maksudnya clear lah. Macam sup kosong. Macam tu. Okey, kita pergi next slide. Okey, sup sayuran. Okey ni. Kalau kamu nampakkan skrin ni ada gambarnya. Apa yang masuk dengan sup sayuran. Okey, sup sayuran ni adalah stok yang diperisakkan dengan pendambahan satu jenis sayuran, daging, poultry atau starch ni ataupun kanji. Poultry ni maksudnya macam binatang yang berkaki 2 itu. Macam ayam, pitik, ayam hutan, apa lagi berkaki 2.
itik. Nah, itu masuk poultry ya. Ya, maksudnya ini sup sayuran stok yang diperiksakan dengan penambahan satu jenis sayuran. Daging, poultry, dan spesial. Oke, kamu nampak sini ini jenis sup sayuran. Nah, ini gambar dia. Ya, kita pergi next slide. Boleh setakat ni? Boleh. Boleh, Ya, Miss. oke. Oke, kita seterusnya adalah konsome. Apa yang masukkan dengan konsome ini? Oke, ni ya, ni dalam gambar ni ya. Inilah gambar sejenis sup konsome. Oke, apa yang dimasukkan dengan konsome ini? Stok konsome ialah stok atau broth yang kaya dengan macam maksudnya dengan seperti daging lembu atau poultry, kaya dengan air rebusan lah ni. Ni kaya dengan air rebusan seperti daging lembu. Stok ni maksudnya renihan ya ataupun air rebusan yang kaya dengan daging lembu atau poultry, yang dihasilkan daripada daging lembu ataupun poultry. Poultry macam Miss terangkan tadi, macam ayam daripada air rebusan ayam, itik dan sebagainya. Okey. Menjalani proses mendidih dan proses skim the scum. Okey. Untuk menghasilkan konsome ni dia kena melalui proses mendidih. Dengan tahap mendidih dia tu kena adalah. Lepas tu dia ada proses skim the scum. Proses skim the scum ni adalah membuang keledak di atas permukaan sup untuk mengelakkan sup tersebut menjadi keruh. Maksudnya membuang keledak itu kalau kita belajar membuat sup, ada sedikit macam lemak-lemak atas sup tu. Kita kasih maksudnya kita airnya kita keluarkan. Kita keluarkan daripada sup tersebut lah. Ya. Okay. Terusnya, mana sudah? Okay. Thick soup. Okay, kita pergi pada jenis sup yang kedua ya, iaitu sup pekat ataupun thick soup. Okay, apa yang dimasukkan dengan sup pekat di sini? Okay, sup pekat ialah sup yang berwarna krim. Okay. Kenapa dia berwarna krim? Sebab dia dipekatkan dengan ejen pemekat. Nanti kita akan belajar ya. Ejen dipekat dengan ejen pemekat seperti roux, buirimeni, sorry lah English Miss ni susah sikit ni. Ini apa ni? Lysin and slurry. Okay. Ini adalah sejenis dia ni, ejen pemekat dia. Ini bagi kamu gambar sajalah. Ini ada roux ni. Nanti kita akan kita akan belajar. Miss cuma kasih terang sejak kamu apa jenis ejen pemekat ya. Yang penting kamu faham apa itu sup pekat. Okey ya. Okey. Jenis sup yang ketiga adalah sup khas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sup khas? Okey, sup khas ni ialah sejenis sup khas yang terkenal di kawasan-kawasan tertentu. Contohnya gumbo soup dari Amerika. Lepas tu minestrone soup dari Itali. French onion soup dari Perancis. Okey, maksudnya sup khas ni dia ada hanya di negara itu sahaja. Dia tidak ada di negara lain. Maksudnya asal sup tu adalah asal dari negara tersebut. Macam gumbo soup ni dia ada asal dia ni memang sup dia ni memang terkenal di negara Amerika. Dia khas di Amerika saja. Minestrone soup dia khas dari Itali saja. Lepas tu French onion soup dia khas untuk Perancis sahaja macam tu. Tu maksudnya. Okey, di sini Miss akan kasih kenal kamu. Yang ini gumbo soup yang kamu nampak di sini nih. Ini adalah French onion soup yang ada roti-roti atas ini ya, ataupun sup bawang sup bawang Perancis. Okey, yang ini adalah gumbo soup. Ini adalah gumbo soup ya. Gumbo soup daripada Amerika. Yang ini pula adalah minestrone soup dari Italia. Terus di next slide. Setakat ini boleh ya? Boleh, Miss. Ada apa-apa pertanyaan? Setakat ini okey. Okey ya. Okey, kita pergi next slide. Okey. Kita pergi kepada servis penyediaan sup. Okey, apa dimasukkan dengan servis penyediaan sup di sini? Iaitu dari segi size porsi yang standard. Okey.
Okey ya, sebis penyajian sup ni dia ada saiz porsi yang standard, lepas tu bergantung pada suhu, lepas tu sebis penangguhan penyediaan sup. Penggunaan bahan yang boleh dimakan, hiasan ringkas dan menarik. Okey, maksudnya jenis saiz porsi yang standard ni dia ada sukatan tersendiri ya. Macam penyediaan sup ni untuk satu porsi. Okey, macam penyediaan dia ni untuk yang satu mangkuk tu, dia ada porsi-porsi dia sendiri ya. Dia tidak boleh lebih. Lepas tu penyediaan sup ni juga bergantung pada suhu. Sup ni dia ada jenis dua sup. Kita ada sup panas, kita ada sup sejuk. Okey. Sebis penangguhan penyediaan sup ni ya. Untuk penyediaan sup ni kita kena hidangkan serta-merta ya. Serta-merta sup sebab sup ni kalau yang jenis panas tu tidak boleh ditunggu, sejuk lah. Kalau yang sejuk tu dihidangkan time sejuk begitu. Kalau yang sup jenis panas dihidangkan time panas. Okey. Okey, untuk penyediaan sup ni juga kita kena menggunakan bahan yang boleh dimakan. Maksudnya di sini dalam sup tersebut tu macam item-item atau bahan-bahan yang digunakan tu mestilah bahan yang boleh makan kan, macam daging, sayur-sayuran tu semua boleh makan. Jangan guna benda ataupun bahan yang tidak boleh makan lah. Okey. Hiasan menarik, hiasan ringkas dan menarik. Okey, apa maksudnya hiasan ringkas dan menarik? Maksudnya garnishing. Maksudnya di sini macam hiasan yang kamu letak atas sup tu kena ringkas dan menarik macam bawang goreng. Contohnya macam sup ayam kan kamu letak, kita hias dengan bawang goreng, daun sup. Tapi kalau kita nak hias tu tak boleh terlalu banyak, tak boleh terlalu sikit, macamnya sedang-sedang saja. Maksudnya macam tu, dia kena ringkas tapi menarik. Nanti kita akan belajar. Ya. Okey, seterusnya. Okey, sorry ya. Kita pergi kepada jenis sup yang ni ya, sup vegetarian dan rendah lemak. Okey. Apa yang dimasukkan dengan sup vegetarian dan rendah lemak? Okey. Okey, Miss akan terangkan kepada kamu apa yang dimasukkan dengan sup vegetarian dan rendah lemak. Okey. Sup vegetarian. Apa yang masuk dengan sup vegetarian ni ya? Sup vegetarian ni contohnya ada sup sayur vegetarian lah, macam daripada orang yang sayur-sayuran macam tu. Okey. Apa contoh dia? Macam sup kacang hitam, sup barley ataupun sup gazpacho. Ya. Inilah sini, okey. Itu adalah sejenis contoh-contoh sup vegetarian ya. Okey. Sup rendah lemak. Sup rendah lemak ni maksudnya dia rendah, dia tidak berlemak lah. Kurang kolesterol, less fat maksudnya. Okey, apa jenis sup rendah lemak ni ya? Sup lentil. Okey, sup lentil ni macam sup apa nama dia tu? Ini dia punya bahasa high class ni ya. Lentil ataupun apa itu dalam, nanti misalkan bagi tahu kamu sup asparagus ni, yang macam ni dalam gambar ni. Sup cendawan. Okey, sup lentil ni ya. Kamu pernah makan tu roti canai kan? Nah. Kalau kamu pernah roti canai, dia ada kuah kari, kuah dal. Bahasa Melayu dia adalah dal, kacang dal. Atau bahasa lain dia adalah lentil. Lentil ni dia macam orang putih panggil dia lentil lah. Ini bahasa high class dia kena. Melayu dia, kita dalam bahasa Melayu pula kita panggil sup kacang dal. Ni dalam gambar ni. Yang ni pula sup asparagus. Sup cendawan tu kamu boleh biasa makan tu lah. Terima kasih. Itu ada apa-apa soalan? Tidak, Miss. Tidak. Kejap Miss ni kita pergi tengok slide-slide ni. Kita mungkin ada Miss yang tidak kasih terang dengan kamu lagi. Folian. Dia sup. Okey, kalau macam itu okey. Kalau kamu tidak ada soalan,
Miss akan edarkan kertas penerangan kepada kamu. Ya, kepada kamu ya di GC. Boleh? Boleh? Miss edarkannya. Boleh ya? Miss edarkan kertas penerangan di GC untuk kamu. Untuk kamu baca lah. Ya. Miss cari dulu di GC. Miss kasih bagi kamu di GC dulu. Oke, Miss. Coba. Oke. Oke, Miss dah edarkan kertas penerangan di GC. Kamu boleh tengok sekarang. Jadi kalau kamu sudah dapat tuh, kamu baca dan pahami. Kalau tidak paham, kamu boleh bagi tahu Miss. Kita akan bincangkan ya. Oke, Miss bagi kamu masa untuk baca sekejap lah ya. Dalam 3 minit macam tu, 5 minit kan. Miss, Ya, saya mau tanya. boleh. Tadi Miss ada terangkan pasal sup lentil. Lentil. Ya. Jadi maksud sup lentil adalah sup kacang dal. Dia punya bahasa Melayu. Begitu kan, Miss? Cuba, kalau boleh, boleh Miss terangkan semula pasal sup lentil. Sup lentil maksudnya macam mana Amira tak faham lagi kan? Iya, betul. Okey, sup lentil ni dia diperbuat daripada kacang dal. Ya. Dimasak dulu sampai tu jadi pekat lah. Dimasak dulu, kasih rendam dulu tu kacang dal. Sudah kasih rendam sekejap, lepas tu dia masak. Dia masak macam macam kita buat sup lah dalam air. Tapi dia ada step by step dia. Tapi yang penting kamu tahu, nanti kita akan belajar kalau kita masuk kitchen nanti ya. Okey, kiranya lentil tu bahasa lain untuk kacang dal lah. Ya, dia untuk bahasa Melayu. Kiranya lentil ni dia bahasa high class dia. High class, bahasa tinggi dia. Bahasa tinggi. Tu yang panggilan dalam bahasa Inggeris lah. Orang Masaleh panggil dia lentil soup. Jadi kalau bahasa Melayu, kita panggil dia sup kacang dal. Kalau kamu pernah makan roti tu canai, roti canai itu kan, dia selalu ada tuh kari yang tu sambal sama tu kacang dal. Kalau kamu pernah makan lah. Okey, Miss. Faham. Ada apa-apa soalan lagi? Tiada, Miss. Okey, kalau macam tu, kalau kamu tiada soalan, Miss tanyalah. Miss akan tanya, bolehkah? Okey, boleh. Boleh ya. Okey, saya akan tanya soalan dia berbunyi begini. Okey, soalan yang pertama ya. Okey, saya akan tanya Amira. Amira ada? Okey. Amira sudah ya Amira? Okey, soalan yang pertama Amira, berikan 3 jenis sup yang kamu tahu. Okey. Yang kita pelajari sebentar tadi. Okey, 3 jenis sup. Sup berkrim, sup jernih, dan sup khas. Betul, Miss? Ya, betul Amira. Soal jawapan yang bagus, jawapan yang tepat ya Amira ya. Pandai Amira. Terima kasih, Miss. Okey.
Okey, ada satu soalan lagi untuk Ain ada? Ya, Miss. Okey, Ain ya. Ain bersedia dengan soalan nombor 2 ni ya. Okey, Ain. Okey, soalan yang nombor 2. Nyatakan sup vegetarian dan sup rendah lemak. Nyatakan satu jenis sup vegetarian dan satu jenis sup rendah lemak. Ya. Boleh Ain jawab? Kalau sup vegetarian, contoh dia sup asparagus. Betul betul. Sup vegetarian. Kalau sup rendah lemak, sup kacang hitam, Kacang hitam. bukankah? Oh, okey. Jawapan Ain dia macam dia hampir-hampir sama ya. Okey, macam ni Miss betulkan ya. Tak apa Ain. Kita belajar sama-sama ya. Okey, untuk sup vegetarian ya, macam dia macam contoh dia macam sup kacang hitam. Okey, untuk sup rendah lemak pula macam sup asparagus macam tu lah. Macam tu. Tapi jawapan Ain dia tu dia terbalik macam tu lah. Tapi boleh diterima. Okey, ya Ain tak apa. Bagus ya Ain ya. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Tiada, Miss. Ada ya? Tiada. Okey, kalau macam tu Miss akan edarkan, tanpa buang masa, Miss akan edarkan kertas tugasan di GC kamu sebentar lagi. Okey, untuk kertas tugasan ni, semua soalan yang ada dalam kertas tugasan ni berdasarkan yang kamu pelajari sebentar tadi ya. Okey, Miss akan edarkan di GC. Okey, Miss sudah edarkan di GC, dapat? Okey, Miss, dapat. Ada? Okey. Okey, jadi Miss bagi masa untuk kamu jawab ni dalam 2 minit macam tu ya. Okey, kamu boleh jawab sekarang.